membincangkan perkataan yang telah kita ketahui semua maknanya. Qaddamat tadi kenapa qaddamat? Dhamir dia apa tadi? Iya. Wa qaddamat adalah iya, qaddamat. Iya. Dia laki ke perempuan. Perempuan. Ingat tadi jamak taksir dan guna dia apa? Mu'annas. Dia punya bilangan dia jadi mufrad. Satu, maka dhamir yang kita nak guna dia ialah iya atau ha ataupun yang kita katakan tadi. Okey, seterusnya tuan-tuan, wa dan lan. Tidak akan dia menafikan selama-lama. Yatamannau, mereka mengharapkan. Mereka tidak mengharapkan. Yatamannau, yatamannau. Fi'il apa tu? Mudhari'. Bila fi'il mudhari' dimasuki oleh harf nasab, maka dia dipanggil fi'il mudhari' apa? Diagram warna purple. Fi'il terbahagi kepada dua. Fi'il mabni, itu kita tak nak usik. Dan yang kedua, mu'rab. Yang mu'rab yang berubah ni ialah fi'il mudhari' sahaja. Fi'il. Ya, bila fi'il mudhari' itu dimasuki oleh haraf nasab, maka dipanggil fi'il mudhari' apa? Mansub. Fi'il mudhari' mansub juga tak? Itu apabila dimasuki oleh haraf nasab yang 7 tadi. Apabila fi'il mudhari' itu dimasuki oleh haraf jazam, ya, fungsi mematikan, maka dia dipanggil fi'il mudhari' apa? Mansub. Kalau fi'il mudhari' itu tidak dimasuki oleh apa-apa haraf nasab dan jazam, maka dia dipanggil fi'il mudhari' apa? Marfu'. Fi'il mudhari' marfu' ialah fi'il mudhari' yang tidak dikacau oleh siapa-siapa. Ya? Okay. Jadi ini haraf nasab, maka bila dimasuki oleh haraf nasab, dia panggil fi'il mudhari' apa? Mansub. Seperti biasa kita kena cari apa bila disebut fi'il? Fa'il. Apa makna fa'il? Berlaku dia. Siapa yang tidak mereka tidak akan mengharapkan. Siapa fa'il dia, pelaku dia? Dhamir yang tersembunyi di sini apa tadi? Hum. Sebab tu kita terjemah apa? Mereka mengharapkan. Hum ni siapa? Iaitu Bani Israel ataupun Al-Yahud. Al-Yahud fa'il dia. Mereka iaitu orang Yahudi tidak akan mengharapkan. Dan jumpa fi'il, fa'il kena cari apa? Maf'ulun bih. Apa benda yang diharapkan tu? Mana dia maf'ulun bih? Ya? Kenapa? Dhamir melekat dengan fi'il sama juga maf'ulun bih. Cerita baru ke cerita lama? Cerita lama. Mana-mana dhamir yang tuan-tuan jumpa melekat dengan fi'il, mesti dia kena perbuatan tu. Kalau perbuatan dia mengharap, mesti dia yang kena harapkan. Cuba terima la yatamannau. Mereka tidak akan mengharapkan. Mereka iaitu siapa tadi? Bani Israel yang tidak akan mengharapkan. Mana maf'ul bihnya? Nya. Apa makna? Nya tu kembali kepada al-maut. Al-maut. Kalau kita nak sebut wala yatamannau al-mauta. Kalau ada disebut al-mauta, pasti dia akan berbaris apa? Atas. Kenapa? Sebab maf'ulun bih bagi atas. Tetapi dia tak sebut kematian dia, ganti nama. Nya. Mereka iaitu orang Yahudi tidak akan mengharapkan
mengharapkan atau menginginkannya, iaitu menginginkan kematian selama-lamanya. Sebab dia tahu dia tu memang jahat. Ya, dua dosa besar yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap kitab Allah. Pertama, menyelewengkannya. Dia tulis yang lain. Seperti yang ada sekarang ni, Talmud. Apa kitab Talmud tu? Itu bukan Taurat. Dia kata Talmud tu ialah wahyu yang tercicir daripada Nabi Musa yang dia penuh. Itu satu. Ya? Yang kedua ialah yang mereka mengakui sendiri yang ditubal oleh pendeta-pendeta mereka dalam biara. Itu yang ada Talmud sekarang ni. Kalau kita tengok YouTube, dia sangat setia dengan Talmud ni, tekun, dan ya, tentera-tentera Yahudi berperang pegang kitab Talmud. Ya? Kalau level kita macam dia tu Sahih Bukhari. Ya, setelah Taurat. Tapi dia orang reka betul. Mana boleh orang kecil, ya, belum berlubuk. Yang kecil yang paling penting pula tu. Itu masalahnya. Ya. Sebab tu dia buat doktrin Zionis itu. Ialah makna Yahudi yang paling asli, yang sebenarnya ialah yang sanggup berkorban kembali ke bukit Zion yang ada di Palestin tu. Mana itulah dia daripada teori itu mereka menubuhkan pemahaman Zionis. Ya? Okey, mereka iaitu yang tidak akan mengharapkannya, iaitu apa dia tu? Al-Maut abadan, selama-lamanya. Patut lan dan cukup dah. Tegaskan lagi selama ini dan selama-lama dah, takkan sampai siang. Sebut lagi abadan, selama-lamanya. Memang dia orang takut pada kematian. Sebab apa Allah sebut macam ni lan? Sebab ya, dia orang kata syurga tu milik dia. Allah cabar, ya, kalau syurga tu milik, ya, harapkan kematian, nanti dapat masuk syurga. Tak berani. Ya, Rasulullah kata kalau masa tu dia minta, mesti yang itu semua mati. Ya, dia tak minta, seorang pun tak minta. Berbanding dengan kalau dalam surah, ya, kalau dalam surah Jumaat, ya, dia mengaku bahawa mereka adalah kekasih Allah. Allah cabar. Kalau kamu mendakwa, ya, kamu yang dia adalah kekasih Allah, bercita-citalah, harapkanlah kematian. Maka Allah kata, la yataman now hum. Ya, ini tak ada harap. Ini harap apa ni? Nabi. Dia tak kacau. Mereka tidak mengharapkan. Mana maksud lebih dia? Dia kematian. Mereka orang Yahudi tidak mengharapkan kematian itu. Dalam surah Jumaat dia guna la yatamannau. Nah, sebab apa? Ini lan ni dia lagi takut. Ya, sampai bila-bila dia tak akan mengharapkan kematian. Sebab dia dakwa bahawa mereka akan dapat masuk syurga. Ini dia mendakwa bahawa mereka itu kekasih Allah, lebih ringan sikit. Yang lain itu semua kuli-kuli kepada Yahudi, dia katakan. Jadi apa ni, dalam ayat yang kita baca lagi pula dia khususkan syurga itu hanya untuk mereka. Ya. Kalau dalam Quran kita akan jumpa kata yatamannau ataupun la yatamannau nahu, tanpa dibuang. Ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dengan sebab ini dipanggil bab sababiyah. Kenapa mereka takkan mengharapkan kematian? Dengan atau kerana sebab apa yang qaddamat dia telah lakukan. Cermat sedikit. Supaya tuan-tuan tidak silap. Fi'il apa ni? Satu maka fa'il di siapa? Dia. Siapa kata dia? Angkat tangan. Ramai. Yang ni tu angkat ke tak?
Okey, tak apa. Jawapan dia tak pasti lagi. Dia macam betul. Dia ni siapa? Apa? Mana boleh. Dah ada dia mesti kembalikan kepada ke belakang lah. Ada tak benda yang boleh kita gantikan kepada dia? Ada tak? Dengan sebab apa yang dia telah lakukan. Dia itu siapa? Jumpa tak tempat kembalinya? Jumpa tak? Ialah kalau jumpa apa dia? Jadi jawapan dia tuan-tuan tak dapat kembalikannya. Tak ada tempat kembali. Bermakna tak boleh cakap fa'il macam tu. Sebut dia telah lakukan siapa dia, dah tak nak jawab dah. Tak boleh lah. Sebab mesti cari pelaku dia. Jadi sini sebenarnya pelaku dia kan? Ni IT. Sebab dia jamak taksir tadi apa hukum dia? Jantina dia mu'annas. Bilangannya mufrad. Maka dhamma yang nak gunakan ya. Ya, kalau kita nak terjemah ni fa'il. Kena sebut fa'il. Dengan sebab apa yang tangan-tangan him kena sebut tak? Kena sebut. Sebab dia mudhaf ilaih kena sebut sekali. Apa yang tangan-tangan mereka telah lakukan. Itu sebab dia orang takkan mengharapkan kematian. Mula tuan-tuan. Lan tidak akan. Ya tamannau mengharapkan. Mereka tidak akan iaitu apa? Al-mauta abadan selama-lamanya dengan sebab apa yang aidihim mereka itu siapa? Yang dipaddanan. Sebab itu dia takkan bercita-cita atau mengharapkan kematian dengan sebab dia tahu tangan-tangan mereka telah melakukan banyak dosa. Bukan tangan lah maksud itu, segala semualah perbuatan-perbuatan dia. Jadi fa'il dia siapa? Aidi. Dia tak bagi depan sebab dia ni dia tak dapat dibariskan. Kalau dapat bagi depan dia mesti aidi yuhum. Kalau dapat dibariskan. Wa dan Allah. Al Allah itu isim ke fi'il ke harf? Isim bila menggunakan ayat jadi apa? Mesti jadi mubtada. Allah mubtada mesti baris depan. Bila jumpa mubtada atau subjek mesti cari apa? Khabar ataupun predikat. Mesti baris apa? Bagi apa? Mubtada dan khabar baris depan. Mana nak tahu dia bagi depan ni? Diagram warna apa? Diagram warna purple. Isim. Jadi isim kan? Isim. Maka isim yang bagi depan dia panggil isim apa? Marfu'. Ada 6 keadaan isim itu marfu'. Pertama apa? Mubtada subjek. Yang kedua ni dia berpilih mubtada dan khabar mesti isim marfu'. Baris depan. Boleh? Macam mana nak terjemah? Allahu alimun. Allah itu adalah. Allah itu adalah Maha mengetahui. Kalau saya tak nak guna nama Allah, saya gunakan ganti nama dia apa? Huwa alimun. Sama saja. Apa makna huwa alimun? Dia adalah Maha mengetahui. Dia itu siapa? Allah. Sama juga. Sama ada kita nak guna ganti nama ke? Boleh juga. Okey, habis Tapi kenapa dia tak bagi depan? Domer adalah makna. Dia tak boleh berubah. Cuba terjemahkan. Wallahu Allah itu adalah.
zalim. Siapa yang zalim di situ? Bani Israel. Kalau di sini dia kata zalim itu apa? Ayat berapa ni? Okey. Wallahu alimun bizzalimin, mana az-zalimin bil kafirin. Ya, apa makna bil kafirin? Akan orang kafir. Mana Yahudi itu bukan zalim pada maksud bahasa kita. Boleh jadi zalim itu berlaku pada orang beriman juga kan? Tetapi dimaksudkan az-zalim di sini kafir. Allah amat mengetahui akan orang-orang kafir seperti Yahudi tersebut. Mengetahui apa? Dia punya perbuatan, dia punya perasaan. Dia tahu bahawa dia itu bersalah. Allah maha mengetahui perkara tersebut. Ada persoalan? Sebab itulah bila kita belajar harfiah ni, kita bagaimana harfiah ni membincangkan satu dalam bentuk kamus dan akhirnya merupakan dia apa yang dikatakan oleh ulama. Sebab itu sekadar harfiah tidak membantu. Maka kita kena tengok apa yang dinyatakan oleh ulama tafsir. Kalau dalam tafsir saya dia akan kata apa? Bisa bagi manfaat dia. Mana bisa bagi? Dengan sebab okey, ini dia tafsirkan bisa bagi. Dengan sebab apa yang fa'alu wa fa'alu dalam melakukan dia tak apa ni dia tak berjenis tapi dia tafsirkan dengan sebab apa yang mereka telah lakukan. Jadi kita merujuk kepada tafsir sebab ulama tafsir lebih alim dalam ini. Jadi apa ni pandangan apa permulaan. Tapi kadang-kadang tidak boleh nak dipasal mana tidak sesuai. Okey, apa yang mereka lakukan? Jadi di sini kita melalui tafsir dia kita tak boleh antara dan dulu. Maka kita tengok apa dalam sejarah kata ulama tafsir dia kata minat zunubi. Apa mana tu? Wal atami. Kata dia dosa-dosa juga. Kan terlihat taklihi itu menyelewengkan kitab-kitab Allah wal takzib dan bohongan kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Itu maknanya dikatakan begitu. Kemudian dikatakan baru ghairu aminina. Mana hum
Dalam tauhid kat mana? Jumpa tak? Dalam kumpulan harf tu kita sebut harf tauhid yang pertama qad. Jumpa tak? Inna. Sesungguhnya. Kedua qad. Ketiga nah, itu yang tauhid. Kemudian nah, siapa dia tak perlu nanti kemudian nah itulah tauhid yang ni lah tauhid di sini. Perkataan seperti apa? Yang masuk dalam fi'il mudhari, maka asal perkataan itu ialah tajidu asalnya. Ya, cuba jalankan fi'il mudhari. Tahu tak benar fi'il mudhari pada buah punya apa? Buah huwa yajidu. Okey, cuba jalankan. Huwa yajidu. Huma hum. Mana yajiduna? Mereka akan mendapati. Mereka akan mendapati. Okey, dia tajidu. Ya, dia pun tajidu juga. Ya. Okey, dia mendapati. Antuma huma tajidani. Benar. Yajidna. Kunna yajidna. Anta tajidu. Tengok sama anta tajidu. Sama dia dengan anta akan sama. Betul? Okey, tetapi di sini sorry, tajidu anta. Anta tajidu, dia pun tajidu. Kalau dia tajidu mana? Dia mendapat. Dia perempuan mendapat. Kalau anta tajidu, kau perempuan mendapat. Anta, okey. Engkau lelaki. Okey, bagus. Anta tajidu maknanya engkau lelaki mendapat. Bila dicampurkan dengan nun taukid, ini adalah nun taukid yang masuk dalam dia bersama dengan fi'il mudhari, maka dia akan jadi dan macam mana nak terjemah? Tajidu, anta tajidu makna engkau akan mendapati. Tajidanna pasti engkau akan mendapati. Wala tajidanna dan sungguh pasti kau akan mendapat. Maknanya Allah menggunakan berapa harf taukid? Dua harf taukid. Dua harf taukid bermakna Allah mempertegaskan sungguh-sungguh. Okey, cuba terjemah semula. Dan la sungguh ta dan na. Terjemah harf taukid lah. Ini harf taukid ni 1 dan 2. Ini terjemahkan dulu. Kita terjemahkan wa la sungguh pasti tidak engkau mendapat. Okey, ini fi'il apa ni? Mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Tajidu telah bertukar tajidanna. Dia nanti buku saya akan ceritakan tentang penggunaan nun taukid. Ni macam mana? Kalau baris depan akan bertukar baris atas ni, nanti kita akan tunjukkan. Yang paling penting bila berjumpa dengan fi'il mudhari jadi apa? Fa'il apa? Ni kita pilih anta. Ni bukan dia perempuan mendapati, tetapi engkau pasti benar-benar akan mendapati. Apa dhamma dia? Anta. Inilah fa'il dia, anta. Anta tu siapa?
Ya, Nabi Muhammad, insyaAllah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar-benar atau sungguh pasti engkau wahai Muhammad akan mendapati. Mana maksud dia? Oh, ada dolar melekatnya. Home itu siapa? Ya, dia terbalik. Benar-benar sungguh kau akan mendapati wahai Muhammad mereka orang Yahudi rasa. Baris atas ni sebab apa? Baris apa ni? Komen ni? Komen Mustasil kayak dia kan? Ini maksud lebih satu, ini maksud lebih dua. Kamu benar-benar akan mendapati mereka yang di rasa. Kamu tahu mana rasa? Ini adalah isim tafdil yang menunjukkan lebih atau paling tersangat. Kalau kita nak cari ini ke mana Siapa ada tengok kamus? Boleh? Kalau nak tengok kamus macam mana? Rasa. Yelah, cepat-cepat. Ini punya paling. Bukan dari alifnya, mesti rasa. Itu besar 71.
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله. تقبل الله منكم.